Assalamualaikum dan salam sejahtera murid. Pada hari ini kita akan pelajari Bahasa Melayu tahun 2, tema 7 Pertanian dan Peternakan, unit 20 Ternakan yang berfaedah. Tajuk kita hari ini kolam ikan dan hasilnya. Objektif pembelajaran, pada akhir pengajaran dan permudahcaraan, murid dapat membaca, memahami dan mengenal pasti isi tersurat dan isi tersirat. Sila buka buku teks Bahasa Melayu tahun 2, jilid 2. Sila buka halaman 50 pada buku teks kamu. Pada hari ini, kita akan mempelajari kemahiran membaca. Kita akan mengenal pasti isi tersurat dan isi tersirat. Tajuknya, kolam ikan dan hasilnya. Murid-murid, cuba kamu lihat pada gambar yang dipaparkan ini. Ini ialah gambar ikan hasil daripada kolam ikan. Mari kita baca petikan ini. Aidil dan bapanya berhasrat untuk menternak ikan tilapia di dalam sangkar di sebatang sungai. Mereka mencari kawasan sungai yang agak dalam, airnya bersih dan sentiasa mengalir. Selepas itu, bapanya membeli sangkar yang diperbuat daripada besi. Bapa Aidil meminta beberapa orang pekerjanya memasukkan sangkar itu ke dalam sungai. Aidil dan bapanya melepaskan benih ikan pada waktu pagi. Mereka melepaskan sebanyak 500 ekor benih ikan tilapia ke dalam sangkar. Pada setiap hari, Aidil membantu bapanya memberikan ternakan ikannya makan pelet dan makanan lain yang telah diproses. Selepas beberapa bulan, ikan-ikan itu sudah boleh dipasarkan. Ikan-ikan itu dijual kepada peraih. Baiklah, berdasarkan petikan cerita ini, cuba lihat jadual yang terdapat pada bawah petikan ini. Kamu dikehendaki untuk mengenal pasti isi tersurat dan isi tersirat. Cuba lihat pada perenggan pertama, isi tersurat yang ada di situ. Mereka mencari kawasan sungai yang agak dalam, airnya bersih dan sentiasa mengalir. Kemudian, mari kita lihat isi tersirat yang telah diberikan di situ. Memastikan bekalan oksigen yang cukup dan mengeluarkan bahan buangan dari dalam sangkar secara semula jadi. Isi tersirat ialah tujuan isi tersurat tersebut dilakukan. Seterusnya, cuba kamu lihat pada perenggan kedua. Perkataan yang diwarnakan dengan warna ungu merupakan isi tersurat. Isi tersurat yang ada di perenggan kedua, membeli sangkar yang diperbuat daripada besi. Mari kita fikirkan apakah tujuan bapa Aidil membeli sangkar yang diperbuat daripada besi. Tujuannya, sangkar itu tahan lama. Tujuan yang dinyatakan ini merupakan isi tersirat. Perenggan ketiga, di sini isi tersurat tidak diwarnai dengan warna ungu. Kita diminta untuk mencari isi tersurat pada perenggan ketiga. Isi tersurat yang kita boleh ambil pada perenggan ketiga, melepaskan benih ikan pada waktu pagi.
Cuba murid-murid fikirkan mengapakah Aidil dan bapanya melepaskan benih ikan pada waktu pagi. Tujuannya, cuaca sejuk dan anak ikan tidak panas. Tujuan tersebut adalah isi tersirat. Seterusnya, mari kita lihat perenggan keempat. Isi tersurat yang kita boleh ambil pada perenggan keempat, memberikan ternakan ikannya makan pelet dan makanan lain yang telah diproses. Tujuannya, ikan akan cepat matang. Matang bermaksud cepat membesar dan mendatangkan hasil. Tujuan tersebut merupakan isi tersirat. Baiklah, kita telah selesai melengkapkan jadual tentang isi tersurat dan isi tersirat ini. Seterusnya, murid-murid diminta menyalin jadual dan melengkapkannya di dalam buku latihan Bahasa Melayu 2 Tata Bahasa. Tugasan seterusnya, sila buka buku aktiviti Bahasa Melayu tahun 2, jilid 2. Sila buka halaman 54 hingga 55 pada buku aktiviti kamu. Untuk tugasan ini, kita akan melihat proses pembuatan pekasam. Arahan, padankan dan tulis maklumat dengan betulnya. Cuba perhatikan pada gambar. Terdapat carta alir yang menerangkan tentang proses pembuatan pekasam. Proses pembuatan pekasam dimulai dengan menangkap ikan, menyiang atau mencuci ikan, memerap ikan, dan seterusnya menggoreng ikan. Perhatikan pada halaman 55. Murid-murid diminta memadankan isi tersirat dengan isi tersurat yang sesuai. Terdapat isi tersirat pada bahagian tengah petak tersebut. Murid-murid diminta untuk memadankan isi tersurat berdasarkan isi tersirat itu. Perhatikan isi tersirat yang pertama, mendapat banyak ikan. Apakah isi tersurat yang sesuai untuk isi tersirat ini? Isi tersurat yang sesuai ialah memasang pukat. Murid-murid diminta untuk menulis isi tersurat memasang pukat pada ruangan yang disediakan. Isi tersirat yang kedua, ikan bersih. Apakah isi tersurat yang sesuai di situ? Isi tersurat yang sesuai di situ ialah mencuci ikan dan membelah perut ikan. Murid-murid diminta untuk menulis isi tersurat mencuci ikan dan membelah perut ikan pada ruangan yang disediakan. Isi tersirat yang ketiga, ikan menjadi masin. Apakah isi tersurat yang sesuai di situ? Isi tersurat yang sesuai di situ ialah gaul beras dengan garam dan perap bersama dengan ikan di dalam tong. Tuliskan isi tersurat gaul beras dengan garam dan perap bersama dengan ikan di dalam tong pada ruangan yang disediakan. Isi tersirat yang terakhir, boleh dimakan dan mendapatkan duit. Apakah isi tersurat yang sesuai di situ? Isi tersurat yang sesuai di situ ialah
goreng ikan dan menjual ikan bekasam. Sila tulis isi tersurat goreng ikan dan menjual ikan bekasam pada ruangan yang disediakan. Baiklah, kita telah selesai memadankan dan menulis maklumat dengan betulnya pada ruangan yang disediakan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita untuk hari ini, cikgu akan imbas semula tugasan yang harus murid siapkan. Pertama, murid diminta menyalin dan melengkapkan jadual isi tersurat dan isi tersirat tentang kolam ikan dan hasilnya dari buku teks Bahasa Melayu tahun 2, jilid 2 pada halaman 50 ke dalam buku tulis Bahasa Melayu 2 Tata Bahasa stiker kuning. Kedua, murid diminta melengkapkan latihan di dalam buku Aktiviti Bahasa Melayu tahun 2, jilid 2, halaman 54 hingga 55. Sekian sahaja pembelajaran kita untuk hari ini. Cikgu berharap agar kamu memahami pembelajaran pada hari ini. Sekian, terima kasih. Bye.